pengawal keselamatan maut dihempap tebing runtuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Seorang pengawal keselamatan maut selepas tertimbus tanah akibat runtuhan penahan tebing di Wisma YPR Jalan Syed Putra awal pagi tadi. Penguasa kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Muhammad Rizwan Razali berkata lelaki berusia 73 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas kesihatan. Ketika kejadian, mangsa sedang bertugas dan berada di dalam pondok pengawal. Menurutnya, sebelum kejadian berlaku, terdapat bongkah batu yang jatuh berhampiran pondok pengawal keselamatan itu pada pukul 8 malam. Difahamkan pengawal keselamatan berkenaan hendak membuat laporan berhubung bongkah batu yang jatuh itu, namun tidak sempat. 41 anggota bomba dikerahkan ke lokasi melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Hang Tuah dan BBP Seputih bagi operasi mencari dan menyelamat. Mangsa berjaya dikeluarkan pada kira-kira 6.30 pagi ini dan dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Setakat ini hanya seorang mangsa yang terbabit manakala lokasi runtuhan diserahkan kepada pihak pengurusan Wisma YPR. Dalam pada itu, Kementerian Kejuaraan Raya KKR bersedia menawarkan bantuan berhubung kejadian runtuhan penahan tebing di Wisma YPR sehingga mengorbankan seorang pengawal keselamatan. Menterinya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi menerusi hantaran di Facebook turut bersimpati dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Menurutnya, KKR bersedia untuk menawarkan bantuan dalam apa jua cara di bawah kapasitinya sekiranya diperlukan. Datuk Seri Nanta berkata berdasarkan laporan awal, kejadian itu berlaku di premis milik swasta di bawah penyelarasan pihak berkuasa tempatan PBT iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Antaranya berdasarkan peruntukan Akta 133, Jalan Parit dan Bangunan serta beberapa undang-undang kecil berkaitan. Beliau difahamkan kejadian itu berlaku apabila tebing setinggi kira-kira 6 meter menghempap pondok kawalan keselamatan menyebabkan mangsa yang bertugas ketika kejadian tertimbus. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan selamat Hari Wesak kepada semua penganut agama Buddha yang menyambut perayaan itu hari ini. Turut menzahirkan ucapan sama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Poster ucapan Seri Paduka Berdua itu dimuat naik di Facebook Istana Negara. Seri Paduka Berdua bertitah semoga perayaan ini membawa keamanan, kebahagiaan dan kesejahteraan kepada semua penganut agama Buddha. Perdana Menteri turut berkesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Wesak kepada seluruh penganut Buddha di negara ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkata, Hari Wesak merupakan hari besar buat penganut Buddha bagi memperingati 3 peristiwa penting melalui satu perayaan, Trisuci Wesak. Menurutnya, perayaan itu bertujuan memperingati lahirnya pendiri atau pengasas ajaran Buddha iaitu Siddhartha Gautama yang mencapai penerangan agung pada umur 35 tahun dan kemudian meninggal dunia pada usia 80 tahun. Perdana Menteri menyingkap falsafah Hari Wesak sebagai usaha dan upaya memupuk kasih sayang, kemuliaan insan, prinsip hidup berdamping, hormat menghormati dan hidup dalam keadaan aman serta berukun. Pelbagai perayaan dan budaya di Malaysia sepatutnya memberi keinsafan kepada seluruh rakyat supaya ia terus membawa mesej kasih sayang dan keamanan terhadap masyarakat majmuk di Malaysia. Perdana Menteri meluangkan masa kira-kira 30 minit melawat kejohanan menembak RMP Open Championship 2023 Level 3 di Putrajaya. Beliau diiringi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution dan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein melawat fasiliti di Kelab Menembak Sasaran Syapadu KMSS. Antara fasiliti yang tersedia termasuklah rumah kelab, gun test dan lurah menembak yang lengkap. Kejohanan berkenaan berlangsung selama 7 hari sehingga Ahad ini.
Kejohanan tersebut juga akan tercatat dalam Malaysia Book of Records (MBOR) sebagai kejohanan menembak yang menerima penyertaan peserta paling ramai iaitu sebanyak 787 individu. Ia turut menarik penyertaan peserta luar negara yang terdiri dari Indonesia, Thailand, UAE, Hong Kong, Singapura dan Filipina. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan tahniah kepada dua pelajar tajaan MARA yang berjaya meraih pencapaian terbaik dalam peperiksaan ACCA. Julia Christina Abu Zar merupakan pelajar ACCA di Universiti Teknologi MARA UiTM Perak. Dia memperoleh markah tertinggi di Malaysia dan kedua tertinggi di dunia bagi kertas peperiksaan Recording Financial Transactions FA1 pada sesi Mac lalu. Manakala Danish Zafran Bazam, penuntut UiTM Shah Alam, memperoleh top ACCA Prize winner selepas mendapat tempat pertama di peringkat kebangsaan dan ketiga di dunia dalam kertas peperiksaan Performance Management. Datuk Seri Zahid berharap ia menjadi inspirasi buat semua pelajar tajaan MARA lain. Lebih 20,000 pengunjung dijangka hadir ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Negeri Sembilan pada Ahad ini. Majlis akan berlangsung di Wisma Majlis Bandaraya Seremban MBS. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata Perdana Menteri akan hadir ke majlis itu yang bermula pada pukul 10.30 pagi hingga 3 petang. Serta berkenan berangkat Yang di-Pertuan Besar Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir dan Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani Almarhum Tengku Besar Mahmud serta Undang Yang Empat dan Tunku Besar Tampin. Saya menjemput kepada seluruh masyarakat yang ada di Negeri Sembilan dan di luar sana untuk sama-sama hadir pada hari Ahad ini untuk menghadiri rumah terbuka Kerajaan Negeri Sembilan dan Malaysia Madani yang akan turut disertai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan juga Tengku Ampuan Besar Negeri Sembilan berserta dengan Datuk Undang Yang Empat dan Tengku Besar Tampin. Jadi saya menjemput kepada seluruh warga yang ada Negeri Sembilan di luar sana untuk sama-sama meraihkan dan persiapan telah diatur. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Wisma Negeri selepas mesyuarat mingguan Exco. Kemudahan parkir dan shuttle van disediakan kepada pengunjung bagi memudahkan pergerakan mereka menghadiri majlis tersebut. Sementara itu, Negeri Sembilan komited memastikan bilangan pesakit yang menjalani rawatan dialisis di negeri ini dapat dikurangkan. Datuk Seri Aminuddin berkata perkara itu akan diberi perhatian kerajaan negeri menerusi pembentangan belanjawan tahun depan. Itu yang antara kita lihat bahawa perlu diberi perhatian pada tahun hadapan. Dan dalam bajet kita tahun hadapan untuk kita pastikan bahawa ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian lebih awal sebelum perkara ini menjadi krisis di negeri kita ni. Kita tak nak pesakit tidak mendapatkan rawatan yang sebaiknya dan juga kita berharap bahawa ini dapat dikurangkan di peringkat awal. Ini bermakna bahawa pesakit kencing manis ataupun pesakit ini ramai di Negeri Sembilan. Jadi kita berharap bahawa kemungkinan kita akan adakan kempen besar-besaran pastikan bahawa ini dapat dikawal, kesihatan ini dapat diberi perhatian lebih awal. Kerjasama antara Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Negeri akan dilaksana bagi merealisasikan hasrat berkenaan. Dalam pada itu, Negeri Sembilan turut menjadikan bantuan bagi mereka yang ingin menjalani rawatan fistula dan tidak mempunyai kewangan bagi mendapatkan rawatan.
Usaha proaktif Kerajaan Sarawak dalam meningkatkan jaringan internet terutama di kawasan luar bandar dipuji. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching berkata ini melibatkan pelaksanaan projek Menara Telekomunikasi menerusi Menara Smart. Teo Ni Ching berharap kerjasama rapat kementerian dan kerajaan negeri akan diteruskan bagi memastikan rakyat Sarawak mendapat liputan internet lebih baik. Saya memang menghargai inisiatif dan juga usaha Kerajaan Sarawak kerana memang in teori telekomunikasi adalah satu infra yang sepatutnya disediakan oleh Kerajaan Pusat, tetapi mereka juga ambil satu langkah yang sangat proaktif. Jadi saya rasa ini memang satu inisiatif yang begitu bagus dan saya harap bahawa pada masa yang akan datang kita boleh sama-sama bangunkan ekonomi digital kita. Dengan adanya projek Menara Smart serta projek Jendela dengan peruntukan bernilai RM4 bilion pada tahun ini, beliau berharap Sarawak bakal mencapai sasaran lebih 7,000 menara telekomunikasi. Sasaran 80% liputan rangkaian 5G di seluruh negara mampu dicapai penghujung tahun ini. Keyakinan itu disuarakan Timbalan Ketua Setiausaha Infrastruktur dan Ekonomi Digital KKD, Mas Sivanesan. Hanya sekitar 2,000 tapak 5G diperlukan untuk dibangunkan bagi memenuhi baki 22.2%. Setakat ini, liputan 5G sudah mencapai 57.8% di kawasan berpenduduk. Jadi 2,800 ini kita percaya boleh dibuat kerana persediaan awal telah dibuat. Dan salah satu isu kelewatan yang kita lihat pada masa lepas adalah berkenaan dengan isu-isu tanah, di site dan kelulusan-kelulusan daripada pihak berkuasa negeri dan kerajaan tempatan. Dan groundwork untuk menyelesaikan semua ini telah pun hampir selesai di negeri-negeri yang mana kita lihat pada masa ini ada negeri sebenarnya telah pun lebih daripada 80%. Kalau kita lihat wilayah persekutuan, Selangor dan sebagainya, lebih 90%. So kita lihat ada beberapa negeri yang ketinggalan sedikit antara 20%, 30% dan sebagainya. Yang ini kita akan pastikan dapat mencapai 80% penghujung tahun ini. Selamat pagi. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Bidar. Pencapaian Malaysia menduduki tangga ke-73 dalam Indeks Kebebasan Media Dunia 2023 yang dilaporkan Reporters Without Borders tempoh hari dilihat sebagai bukti ketelusan serta kebebasan media negara dalam menyalurkan informasi sekaligus meraih kepercayaan masyarakat dalam menyampaikan suara rakyat. Tahniah kepada para media. So saya harap ini adalah langkah positif untuk para media dan in future harap better lah. It's a good thing sebab media pun boleh dengar suara ramai lagi pengguna, bukannya sahaja suara orang atasan which is direct from consumer sendirilah. Sangat membantu sebab semua orang boleh bagi pendapat even through media and also daripada pedalaman semualah. KPDN Perlis berjaya menumpaskan kegiatan seleweng minyak petrol dan diesel dalam 2 serbuan menerusi Optiris di Jalan Wang, Kelian. Pengarahnya Norazah Jaafar memaklumkan keseluruhan nilai rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM13,000. Turut ditahan seorang remaja lelaki tempatan berusia 17 tahun bagi membantu siasatan. Suspek mengaku mengambil upah menyeleweng diesel. Serbuan di lokasi pertama menemukan 1,000 liter minyak diesel. Manakala di lokasi kedua, 150 liter minyak petrol ditemukan disembunyikan dalam tong drum. Serbuan hasil resikan sejak beberapa minggu oleh anggota penguatkuasa KPDN. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada, mesti faham ada gelabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada.
Suruhanjaya Security Malaysia. Info niaga, Pro 2 akan mendapatkan penjelasan daripada pihak Daihatsu berhubung penipuan ujian impak kemalangan membabitkan model Azia. Jelas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad, isu tersebut tidak melibatkan model Azia. Keluarannya dan pensijilan keselamatan model tersebut adalah kekal. Tadi itu kita tengah investigate and try to get a bit more detail daripada Daihatsu, kenapa benda ini berlaku, bila benda ini berlaku dan bagaimana ia berlaku dan sebagainya. And then kita also tengah berbincang, hopefully akan berbincang dengan pihak authority dan sebagainya untuk kata orang tu supaya Daihatsu dapat selesaikan dan dapat bagi full report dekat kita lah. Dan Pro 2 Azia generasi terkini dibangunkan bersama syarikat Toyota menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture DNGA. Dalam perkembangan lain, isu penapis minyak bocor yang dikaitkan dengan vendornya dijangka dapat diselesaikan menjelang pertengahan tahun ini. Masalah tersebut membabitkan hampir 40,000 unit kenderaan merangkumi Pro 2 Arus, Alza dan Ativa. Anak syarikat Celcom Digi Berhad, Digi Telecommunications dan Celcom Mobile menamatkan perjanjian langganan saham SSA masing-masing dengan Digital Nasional Berhad DNB berkuat kuasa semalam. Penamatan itu disebabkan tarikh akhir untuk memenuhi semua syarat terdahulu di bawah SSA yang ditandatangani pada 7 Oktober 2022 telah luput. Menerusi makluman kepada Bursa Malaysia, SSA itu melibatkan cadangan langganan 100,000 saham biasa baharu dalam DNB sehingga 241.57 juta hak untuk peruntukan saham DNB. Penamatan SSA itu dijangka tidak mempunyai kesan ketara ke atas pendapatan, aset bersih dan tahap kadar hutang kumpulan Celcom Digi untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember. Maxis menerima baik keputusan kerajaan dalam memfokuskan kepada Digital Nasional Berhad DNB sehingga mencapai kadar liputan 80% kawasan berpenduduk yang diumumkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil. Maxis melalui kenyataan rasminya berkata pihaknya komited bekerjasama untuk mempercepatkan pelaksanaan 5G di Malaysia. Syarikat telekomunikasi ini bakal memperkenalkan rangkaian kedua dijangka bermula dalam fasa kedua, menyaksikan Maxis menantikan peranannya lebih langsung dalam pelaksanaan 5G di Malaysia. Bagi memperkukuh daya saing negara di rantau ini, Maxis telah membangunkan kes penggunaan 5G pelbagai industri dengan pemain utama untuk kegunaan komersial melalui program 5G Alliance-nya. Syarikat juga telah memperluaskan perkhidmatan perayawan antarabangsa 5G ke lebih banyak negara dan telah melancarkan pelbagai peranti 5G kepada pelanggannya. Perkembangan luar negara. Angkatan Bersenjata Sudan bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 7 hari bermula hari ini. Menurut satu kenyataan, mereka berharap pasukan pemberontak RSF akan menghormati dan memberi kerjasama gencatan senjata yang dicadangkan.
pada Selasa, Kementerian Luar Sudan Selatan memaklumkan pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan dan RSF bersetuju dengan gencatan senjata dari 4 hingga 11 Mei. Bagaimanapun, penasihat kepada pemimpin RSF, Muhammad Hamdan Dagalo, Yusof Izzat berkata bahawa RSF belum bersetuju dengan gencatan senjata. Namun RSF menegaskan tidak menolak langkah terbabit dan mengalu-alukan semua inisiatif yang bertujuan menyelesaikan konflik dalaman di Sudan. Gencatan senjata sementara berulang kali dilaksana di seluruh negara, namun pelanggaran terhadapnya sering kali berlaku. Menurut Kementerian Kesihatan Sudan, sekurang-kurangnya 550 orang telah terbunuh dalam konflik itu dan hampir 5,000 cedera setakat ini. Sekurang-kurangnya 129 terbunuh di Rwanda dan 6 di Uganda akibat banjir dan tanah runtuh. Aktiviti menyelamat sedang dijalankan bagi mencari mayat mangsa yang terperangkap. Hampir kesemua rumah musnah dilanda bencana berkenaan. Dalam kenyataan, Presiden Paul Kagame berkata kerajaan sedang memindahkan penduduk terjejas termasuk menyediakan pusat pemindahan sementara. Rwanda dan Uganda telah mengalami hujan lebat sejak lewat Mac lalu. Tanah runtuh telah dilaporkan di kawasan lain di Uganda seperti Kasese berdekatan Gunung Rwenzori di mana kebanyakan tempat kediaman telah musnah. Agensi Meteorologi Rwanda meramalkan hujan akan melebihi purata pada bulan ini. Polis Brazil menyerbu rumah bekas Presiden Jair Bolsonaro dan menahan 2 pembantu peribadinya. Mereka dipercayai ditahan kerana terlibat dengan kes rekod vaksinasi COVID-19 yang dipalsukan. Bolsonaro yang dulunya berikrar untuk tidak mendapatkan vaksin COVID-19 telah didaftarkan sebagai divaksin dalam rekod kesihatan. Siasatan vaksin merupakan salah satu daripada kes yang memberi tekanan terhadap bekas presiden itu. Antara kes yang turut dalam siasatan, dakwaan penindasan pengundi, serangan terhadap kesahihan pilihan raya Brazil dan penyelewengan pemberian hadiah asing. Bagaimanapun, Bolsonaro telah menafikan sebarang salah laku. Polis Persekutuan dalam satu kenyataan berkata mereka sedang menyediakan 16 waran geledah dan 6 waran tangkap pencegahan di Brasilia dan Rio de Janeiro. Namun mereka tidak meredakan nama mereka yang disasarkan. Operasi itu telah menahan Mauro Cid dan Max Guilherme, pembantu peribadi Bolsonaro sebagai presiden yang kekal sebagai pembantunya ketika dia berundur pada Januari. Menteri Luar Jepun Yoshimasa Hayashi bertemu dengan Presiden Peru Dina Boluarte di Lima ketika kedua-dua pemimpin membincangkan isu untuk menyatukan hubungan perdagangan. Hayashi dan Boluarte bertemu di Istana Presiden untuk menandakan ulang tahun ke-150 permulaan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Pemimpin Jepun itu juga bertemu dengan rakan sejawatnya dari Peru, Ana Cecilia Gervasi di Ibu Pejabat Kementerian Luar Peru. Hayashi menyatakan jangkaan Jepun terhadap peranan Peru sebagai rakan ekonomi penting untuk mengukuhkan rantaian bekalan global. Menurut Kementerian Luar, perdagangan antara kedua-dua negara mencecah $4.2 bilion Amerika menjelang 2022, menjadikan negara Asia itu rakan perdagangan keempat terbesar. Hayashi juga berkata Jepun dan Peru bersetuju untuk bekerjasama rapat untuk bertindak balas terhadap situasi antarabangsa semasa termasuk perang antara Rusia dan Ukraine. Hayashi akan melawat Chile hari ini untuk bertemu dengan Presiden Gabriel Boric. Sukan Si Kemboja 2023. Skuad bawah 23 tahun negara kini menggalas cabaran bagi memburu ibu segala pingat. Sabtu 6 Mei, saksikan perlawanan bola sepak Thailand bertemu Malaysia 5 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Klik. Eksklusif hanya di RTM.
Perkembangan Sukan SEA Kemboja 2023, skuad Harimau Muda Negara memulakan kempen kumpulan B dengan langkah kanan apabila berupaya meraih kemenangan bergaya 5-1 di Stadium Prince Phnom Penh malam tadi. Dalam aksi tersebut, skuad bimbingan E.Ella Warasan tidak menunggu lama untuk mendahului perlawanan menerusi Ubaidullah Syamsul Fazli meluru masuk gawang Laos. Bagaimanapun, Laos dapat menyamakan kedudukan pada minit ke-21 hasil jaringan sendiri Ubaidullah dalam kawasan kotak penalti. Selang 7 minit selepas itu, Malaysia kembali di depan 2-1 apabila pertahanan Laos Anantaza Sipampan menjaringkan gol sendiri. Bersambung babak kedua, Malaysia menambah jaringan ketiga kali ini menerusi Muhammad Syahir Bashar sebelum pemain gantian Muhammad Najmuddin Akmal meledak gol keempat. Tekanan terus dirasai Laos apabila mudah melakukan kesilapan hingga menjaringkan gol sendiri menerusi Sun Tek Pantakse yang sekaligus melengkapkan kemenangan 5-1 Malaysia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Bola Sepak Lelaki bawah 22 tahun negara E.Ella Warasan akui pasukan terpaksa bergelut sebelum meraih kemenangan 5-1 menentang Laos. Jelas beliau, pasukan telah mempamerkan aksi terbaik dan optimis mampu melangkah ke saingan separuh akhir. And being in this group, either you make it, either you break. Like, due respect to Thailand and Vietnam, of course we have to face them and we see how the outcome of the game. Then only know what is the actual strength of us, because it is very new team. We just assemble and we just putting them into performance. So it is tough for them, but you can see players all getting cramps and all that because very short time for us to because the league just finished. That's why we were late in coming in. So all that we hope that they will do a good performance, and of course it's not going to be easy with Thailand and Vietnam. It's going to be very tough. But before we meet these two teams, we're very focused on this game because we need to win to be motivated for the next year. Selepas ini, Malaysia akan menentang Thailand pada aksi kedua kumpulan B Sabtu ini. Masih melibatkan Sukan SEA 2023, skuad Petang Negara optimis mampu membawa pulang satu pingat emas pada Tamasya Dwi Tahunan di Kemboja yang akan bermula secara rasmi pada 5 Mei ini. Menurut Ketua Jurulatih Petang Negara Ruhaizal Abu Amin, gandingan atlet muda dan berpengalaman bakal menjadi ramuan terbaik menghadapi Sukan SEA kali ini. 60% atlet muda dan 40% tu atlet yang pernah bertanding di SEA Games sebelum ini, dan kita menyasarkan satu pingat emas. Itu sasaran pasukan lah, tapi semua atlet pun menyasarkan sasaran peribadi, semua ada medal lah. Pasukan Petang Negara bakal mengharungi perlawanan pertama pada 6 Mei ini dalam acara syuting dan perseorangan. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.